Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kahar, ini Agenda Awani. Satu perkara yang menjadi perhatian dalam kita melihat sesi kalender sekolah bagi tahun 2023 ini dan juga 2024, ada beberapa kelainan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan biasanya, yang pertamanya, kerana berterutan daripada kita melalui zaman COVID-19 selama 2-3 tahun yang lalu, maka kita terbiasa sebelum COVID, sesi permulaan sekolah akan bermula pada awal Januari, iaitu pada awal tahun baru. Tetapi kerana COVID, kita lihat beberapa tahun itu kalender takwim sekolah sudah pun berubah. Jadi mulai 2023-2024 ini kita lihat takwim sekolah masih mengekalkan sesi persekolahan bermula pada awal Mac. Jadi kita akan melihat perkara ini. Begitu juga ada beberapa perkara yang sudah pun jadi perkara baru diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan keceriaan ataupun memberikan pemerkasaan kepada pihak sekolah, pengetua dan juga guru besar melakukan beberapa penambahbaikan dalam sesi baru persekolahan 2023 dan juga 2024. Jadi untuk melihat perkara ini, pengoperasian sepanjang sesi ini bermula hinggalah ke hari ini dan apa yang akan kita jangkakan dalam tahun 2023-2024 ini, saya dapat peluang amat bertuah dengan kesibukan beliau menjelajah ke seluruh negara, melihat operasi sekolah rendah, sekolah menengah, maktab perguruan, institut perguruan dan sebagainya. Jadi yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali di sebelah kanan saya, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, sudi hadir ke Astro Awani dalam agenda Awani pada malam ini. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat puasa kita dah berada di sesi terakhir Ramadan ni, 10 terakhir malam Ramadan. Jadi masih bertahan Tuan? Alhamdulillah, masih sihat, masih kuat. Dapat berbuka dengan warga kementerian di seluruh negara? InsyaAllah kita pilih-pilih, bukan semua negeri, tapi kan? Mewakili semua kategori, insyaAllah. Itu yang kita inginkan, kerana pendidikan dan akademik itu tidak boleh lari daripada sentuhan manusiawi, betul tak Datuk? Ya, betul. Okey Datuk, sepanjang permulaan sesi akademik 2023-2024, apa yang Datuk boleh simpulkan untuk permulaan ini? Alhamdulillah. Kalau ringkasnya, murid ceria, guru bahagia. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Tak ada tekanan ya, awal-awal sekolah tak ada tekanan ya. Ya, alhamdulillah. Jadi apa yang Tuan Haji katakan sebentar tadi itu memang tepat. Kita perlu memulakan suatu perkara yang berat ni dengan kaedah yang lebih santai, lebih menyeronokkan. Kalau kita nak mula sekolah, biasanya kita bercakap terus pergi sekolah, bawa buku, nak kena masuk kelas, nak kena terus dengar apa yang cikgu ajar. Sebenarnya hakikatnya, fitrah manusia ni, dia nak mulakan hidup dia dengan sesuatu yang gembira. Yang mudah, ringkas, ringan dan tidak menekan. Ini awal-awal sekolah dah pikul beg dengan berat. Dengan cikgu pun tulis dokumen mak ayah pun berjela-jela. cuti kerja dan sebagainya kan. Ya, betul. Jadi inilah yang kita mulakan dengan sesi 2023-2024, di mana kita memperkenalkan satu pendekatan dengan Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 5 tahun 2023. Di mana dalam Surat Perkeliling Ikhtisas ini kita nyatakan bahawa untuk pembukaan sesi kali ini kita mulakan dengan aktiviti yang memberikan murid ceria, guru bahagia. Dan perkara ini telah diterjemahkan dengan begitu baik sekali. Alhamdulillah, syukur kepada semua pemimpin di sekolah, pengetua dan guru besar, kerana mereka tahu daripada perkeliling yang nampaknya begitu umum, kita nyatakan perlu ada aktiviti, program yang bercorak menceriakan, ada elemen kerjasama, ada elemen komunikasi, ada perpaduan, ada keprihatinan. Jadi semua itu dapat diterjemahkan dengan baik. Dalam masa seminggu kan? Dalam masa seminggu. Lepas tu masuk puasa pula. Memang cantik sangat. Cantik sangat. Puasa ni satu beban juga kan? Daripada pelajar-pelajar anak-anak murid kita kan? Betul. Mungkin pada ketika kita memikirkan pendekatan baharu ni, kita tidak memikirkan bahawa dalam minggu pertama jatuh bulan puasa, satu Ramadan. Tak sangka juga. Sangka juga. Apabila perkara itu berlaku, jadi 3 hari pertama tu ataupun 2-3 hari pertama tu suasana yang agak aktif dengan aktiviti yang dengan baju co-curriculumnya, pakai track bottomnya kan. Ya, betul. Dan di penghujung
Minggu bermula puasa, dah ada pendekatan kerohanian dan sebagainya. Cantik sangat. Jadi cantik sangat. Jadi alhamdulillah itulah hikmahnya di sebalik perkeliling Ihtisas yang baru ni. Okey, Alhamdulillah. Dr. Fakhruddin. Dari sudut kalender, takwim bermula pada Mac ni ada kekok lagi ke selepas kita melalui transisi endemik ni? Selepas kita melalui COVID-19 selama 2-3 tahun ni? Ya, betul. Sebenarnya ramai pihak yang menginginkan satu perubahan kembali kepada Januari, Januari. tahun baru ya. Ya, tapi sebenarnya seperti yang kita selalu penjelaskan, 150 hari pendidikan Kena lengkap, kena cukup. mesti cukup. Sebab itu Jangan dah short pula termaktub situ, ya. dalam akta. Tapi apapun kita cuba usahakan. Usahakan Kita anjaklah supaya sikit-sikit nanti, kita anjak ya, sedikit demi perlahan-lahan, sedikit. InsyaAllah satu hari nanti kalau tidak balik ke asal pun kita letak pada satu tarikh yang selesa. Mungkin kalau Disember tu anak-anak bercuti bersama keluarga. Ya. Jadi naik sekolah tu pada awal Januari. Dan anak-anak SPM kita baru selesai. Ya. Oh, betul. cantik sangat tu kan. Takkan dandan tu nak selesaikan awal Januari. Susah Ya, juga kalender susah juga. peperiksaan. Ya, sebab kalau kita pendekkan nanti anak kita yang ambil SPM tak cukup masa untuk dia habiskan Tak fair sukatan. untuk mereka pula. Tak adil untuk mereka. Tapi bagi mereka yang lain tu, kita akan ambil kira. Ya. Tempoh belajar tahun-tahun sebelum tu dan bawa kepada peperiksaan. Yang 4 minggu tu dah pasti untuk SPM. Ya. Dan insyaAllah kalau ada ruang, kita akan anjak sedikit demi sedikit. Dan perkara ini perlu kita lihat dari pelbagai sudut. aspek. Dari sudut ekonomi, Ya. rehat guru, rehat pelajar yang cukup waktu cutinya. Jadi pastinya semua ambil pihak kira. akan ceria. Tapi bagi saya lah, Tuan Haji, kita jangan terlalu fikirkan nak mulakan bila. Ya, itu Tapi ya. permulaan yang baik itu yang lebih penting. Kita bermula di bulan Februari pun, kalau keadaan itu menceriakan, memberi satu semangat yang baru, Tak ada apa masalah. salahnya? Tak ada masalah. Itulah yang kita Dr. sedang Fakhruddin, fikirkan. Ya. berkaitan dengan apa tu, kita tahu juga beberapa negeri juga dilanda banjir dan situasi itu membebankan mereka, keluarga mereka untuk menyediakan prasarana bahan-bahan mereka untuk ke sekolah. Sekolah juga menjadi pusat pemindahan sementara di Johor terutamanya, di Melaka dan juga di Pahang. Jadi, adakah itu juga perlu kita ambil kira juga untuk masa-masa akan datang? Kerana perubahan iklim ni bukan perkara yang asing sudah. Kalau kita fikir dulu masa banjir hujung tahun je, bulan 10, 11, 12. Sekarang melarat dah sampai bulan awal Mac pun ada lagi tak balik ke rumah kerana duduk di pusat-pusat pemindahan. Adakah itu juga kena ambil kira? Kerana kita tidak ada pusat pemindahan sementara yang tetap lagi. Sekolah lah tempat mereka. Masjid, tempat balai komuniti dan sebagainya. Pandangan Datuk? Betul. Dia sebenarnya kita kena fikir faktor cuaca hari ini bukan seperti yang satu ketika dulu alam kita tak banyak berubah. Betul. Hari ini perubahan terlalu ketara dan dari faktor geografinya memang tak boleh jangka. Sampai ke hari ini pun masih ada ribut berlaku di sana sini di mana bumbung kita sekolah dah masuk diterbangkan. musim barat daya dah ni. Dah masuk kering dah sepatutnya kan. Sepatutnya kering. Tapi bila berlaku ribut, bumbung tercabut. Itulah perubahan iklim. Itulah perubahan. Change, Tapi apa yang penting ialah kita perlu bersedia dalam apa juga situasi. Kalau berlaku banjir, sekolah-sekolah kita jadikan pusat pemindahan sementara, jadi digunakan. Jadi bila kita memulakan sesi kita sebegitu rupa yang kita nyatakan tadi itu, dia tidak menjadi satu tekanan. Sebab walaupun sekolah kita pernah digunakan, keadaan tidak susul. Jadi bila masuk minggu pertama dengan aktiviti itu, perkara itu boleh disesuaikan, disusun. Tak adalah terus nak masuk mengajar kan? Ya, tidaklah terus nak masuk mengajar. Jadi apabila berlaku ancaman ribut dan berlaku sedikit kerosakan di sekolah hari ini, kita yakin sekolah boleh tangani. Sebab hubungan di antara pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat sudah kita bina di minggu pertama, di awal persekolahan. Jadi bila berlaku sedikit sebanyak kerosakan disebabkan oleh cuaca yang tak dijangka, mereka boleh terus cepat-cepat bekerjasama dan hadapi situasi itu. Dan jadi boleh beroperasi. Boleh beroperasi dengan baik. Yang penting dalam pendidikan ni, kita nak jelas bahawa setiap anak kita bila datang ke sekolah itu dia boleh belajar dan setiap guru yang hadir ke sekolah itu boleh mengajar, boleh mendidik. Jadi situasi itu kita jangan limitkan ke dalam kelas sahaja. Boleh kalau keadaan tidak mengizinkan, ada tingkat atas dah bocor, berkumpul di dewan. Jadi belajarlah mereka dalam di surau ke dalam keadaan yang lebih ramai, yang lebih selesa. Di kantin di mana saja. Jadi pembelajaran tu, pendidikan boleh berlaku di mana saja. Cuma kita tak nak nanti berlaku sedikit kelemahan,
ramai pihak bercakap dan menuding jari. Jadi kemampuan kita tidaklah sehebat mana kerana kita ada 10,000 buah sekolah. Jadi pelajar kita. Ya, betul. Kita perlu santuni semua pihak, tapi pada masa yang sama sedikit kesabaran itu akan membantu proses dan anak-anak kita akan belajar dari pengalaman yang berlaku dalam kehidupan Sedikit mereka. update dari Datuk. Bagaimana operasi sekolah-sekolah kita di Johor sekarang? Alhamdulillah, pada saya dia dah kembali ke normal. situasi asal, normal. Sebab di awal tu bila ada perabot yang tenggelam banjir, perkotoran semua dah dibersihkan dan bila mereka masuk dengan aktiviti, mereka dah kembali bersemangat dan kita dah mula membekalkan sekolah yang kekurangan perabot dengan perabot yang baru ataupun digerakkan daripada sekolah-sekolah yang tidak terkesan. Alhamdulillah, mereka dah kembali ke situasi asal. InsyaAllah dia dah mulakan aktiviti pembelajaran. Alhamdulillah. Okey, Datuk, seterusnya dari sudut beban guru. Ini juga menjadi tumpuan bagi kerajaan kali ini dan juga di bawah kepimpinan Datuk Fakhruddin. Di mana tahap sekarang untuk mengurangkan beban guru untuk memastikan tumpuan mereka kalau boleh lebih daripada 80% lah mereka boleh menumpukan untuk mengajar. Jadi ada pekeliling terbaru untuk diberikan kekuatan kepada para guru kita mengurangkan kerja-kerja pentadbiran mereka dan juga perkara-perkara yang mungkin sudah menjadi darah daging guru lah buat semua benda, tetapi kali ini adakah itu diberi tumpuan? Ya, betul. Memang kita beri tumpuan. Sebenarnya dalam teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia kita letak pada teras yang kelima, di mana kita nak pastikan kesejahteraan guru kita dalam melaksanakan tugas mereka. Tapi perkara ini perlulah disambut dengan pendetailan atau perincian apakah yang kita nak kurangkan. Jadi buat masa ini kita kurangkan pertandingan yang bersifat mungkin lebih kepada keadaan fizikal ataupun keadaan-keadaan yang tentunya kita patut jaga tapi tidak memberi kesan kepada pelajar yang ada di sekolah. Jadi kita nak apa yang cikgu buat walaupun dia ada gunakan sedikit tenaga ataupun masa yang lebih, tapi kesannya pada pelajar. Yang tu kita teruskan. Mana-mana yang tidak memberi impak kepada pelajar, kita kurangkan. Lepas tu kita kurangkan penaziran untuk mereka rekodkan dalam SKPM hanya sekali dalam setahun. Sebelum ni berapa kali tu? Sebelum ni 2 kali. Dan selepas dibuat penilaian ada pula proses verifikasi. Jadi dengan cara ini mereka tidak rasa satu tekanan. Kemudian sambutan Hari Guru pun kita buat di peringkat sekolah dan kebangsaan. Itu saja. Itu saja. Jadi peringkat negeri dan daerah tu kita tiadakan. Ataupun itu sebuah program yang akan memadatkan kalender mereka. Memadatkan kalender. Ya, betul. Cikgu-cikgu. Menarik-lah, tak ada masalah kan. Tak ada masalah. Dan kita beri autonomi. Cara cikgu nak mengajar tu kita beri latihan supaya dalam tahun 23 ni kita akan perbanyakkan siri latihan-latihan kepada guru supaya mereka dapat gunakan kaedah pengajaran yang lebih sesuai dengan cara mereka dan juga lokaliti. Dan kita juga ingin pastikan tidak ada lagi perkara-perkara yang datang tambahan itu yang menyebabkan rasa tekanan. Salah satu pendekatanlah Cik Nazri yang kita buat minggu pertama tu satu dah selesai. InsyaAllah way forward kita akan dedahkan cikgu kita supaya pembelajaran murid kita ni biarlah berlaku dalam suasana yang lebih kondusif, terbuka. Contoh, pembelajaran di luar bilik darjah. Kalau dulu kita kecil-kecil dulu kita belajar bawah pokok, kita pergi lawatan sekolah kan, sungai, ke sungai, serangga, tengok serangga, apa yang ada Amal hiduplah di luar tu kan. Betul. Jadi insya-Allah kita dalam usaha untuk mengadakan surat berkeliling yang berkaitan dengan lawatan sekolah. Kalau sekarang kita bagi 2 kali saja untuk satu sekolah dalam 1 tahun, tak kira sekolah kecil besar, mungkin kita akan perbanyakkan lagi. Mengapa tidak? Jadi dapat mereka pergi ke Petro Sains, boleh pergi ke Pusat Sains, muzium, zoo negara, semua tempat itu membuka minda anak-anak kita. Jadi saya yakin sebab bila anak-anak dah terdedah begitu, mereka tidaklah terlalu pasif dalam kelas dan guru-guru pula tidak tertekan. Dengan silibus dalam kelas saja bukan dalam kelas saja. Jadi inilah yang kita nak. Sebenarnya apabila murid-murid sudah ceria, dengan secara automatik guru itu akan rasa kebahagiaan, kurang tertekan. Jadi sambutan respon di lapangan macam mana Datuk sekarang? Apabila beberapa keringanan ini diberikan kepada guru kita.
Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sebab cikgu ni, mereka sejujurnya, guru ini adalah cukup rajin melaksanakan tugas fungsi. Mereka kalau boleh tidak ada mahu ada kelemahan lah. Tapi apabila ada sokongan daripada masyarakat, ibu bapa dan pelajar itu sendiri, mereka lebih bersemangat. Jadi dari lapangan sana saya nampak mereka sangat seronok dengan keadaan semasa, dan kita juga melihat bahawa guru-guru yang ada hari ini, mereka juga perlu menggunakan pendekatan yang lebih menariklah untuk anak-anak pelajar kita, insya-Allah. Dari aspek pelajar kita pula, ya, minggu pertama tu dah cantik dah, dengan tidak ada pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas. Mereka ada aktiviti yang ditentukan oleh pihak guru dan juga pihak sekolah. Seminggu tu memang respon begitu baik, termasuk anak saya sendiri. Alhamdulillah. Tetapi untuk meneruskan suasana ceria, suasana positif itu, makan masa jugalah, kerana masing-masing tu ada kekuatan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi bagaimana anak-anak kita ini akan sentiasa positif lah, ada daya motivasi. Bangun pagi saya nak pergi sekolah, bangun pagi saya nak jumpa kawan-kawan. Kalau dulu mereka ada isu traumanya seperti toiletnya kotor, kan, kantinnya pula makanan yang tak best, benda yang sama hari-hari. Lepas tu ada bully dan sebagainya, dan guru-guru pula beban kerja rumah terlampau banyak dan sebagainya. Jadi adakah elemen-elemen ini diambil kira dalam menarik minat pelajar kita kembali ke sekolah selepas era COVID ini? Ya, sangat tepat, Tuan Haji. Sebenarnya begini, pendekatan yang kita mulakan dalam minggu pertama tu, mungkin perlu saya perjelaskan pada masyarakat bahawa bagi seorang pelajar, kita perlu ingat dia ada satu potensi yang cukup banyak dalam diri dia. Tapi kalau kita memulakan di awal dunia persekolahan mereka ataupun satu-satu sesi persekolahan itu dengan mencari kekuatan dari sudut intelek, pasti ada di antara pelajar tu dia masih lagi terabailah, tertinggal. Dia akan terabai, tidak dipedulikan ataupun dia rasa rendah diri. Dia reserve, dia reserve. Tapi dalam falsafah kita dah menyebut ada 5 perkara yang kita perlu cari dalam seorang pelajar. Jasmaninya, emosinya, rohani, sosial dan intelek. Jadi intelek ni kita simpan dulu. Kalau dulu hari pertama kita dah terus cari, kita cari dalam minggu pertama ni 4 yang ada dalam diri mereka. Kalau boleh dah selesai dah tu. Jasmani mereka kita nampak boleh zumba, boleh buat berlari, senam aerobik, berlari. Berpeluh. Ya, betul. Emosi mereka stabil, ceria. Sekolah yang saya pergi kan. Lepas tu kerohanian tentulah. Hari ketiga, keempat tu yang bila permulaan puasa dah ada majlis baca Yasin, tahlil, doa selamat, ada yang buat solat hajat, dan sosial. Dah pastilah mereka dengan kawan-kawan mereka. Jadi sebenarnya minggu pertama tu kita dah selesai 4 komponen. Sebenarnya 4 komponen inilah yang akan bawa mereka survive dalam pembelajaran seharian mereka itu. Jadi insya-Allah mereka akan lihat perkembangan itu dari semasa ke semasa. Dan selepas ini kita dah masuk ke dalam fasa untuk sukan, kegiatan co-curriculum, seperti sukan, badan uniform semuanya. InsyaAllah selepas raya ni saya yakin semua sekolah akan fokus kepada sukan, sebab kita ada MSSM dalam bulan Julai dan seterusnya. Jadi MSSM kita tahu ni kita letakkan tema kita sukan nadi ABC. Apa ABC tu? Itu ABC. A anak, B baik, C cerdik. Jadi anak yang baik lagi cerdik. Jadi sebenarnya apa yang kita pupuk minggu pertama tu kita harap terus dibawa dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi bila perkara ini telah berlaku, anak-anak tu tahu bahawa dalam diri dia ada nilai-nilai yang bertanggungjawab, menjaga kebersihan, kan, sentiasa menghormati guru, tolong menolong. Jadi nilai-nilai inilah sebenarnya menyebabkan anak-anak kita di sekolah tu dia rasa bangga, dihargai, keyakinan diri. Setiap orang tu akan dapat rasakan. Jadi bila perasaan ini dah ada, dah tentu anak itu akan bersemangat nak pergi sekolah. Bukti dia, kita tanya balik ibu bapa minggu pertama, anak seronok tak nak pergi sekolah hari esok. Jadi kalau cikgu-cikgu kita boleh pupuk lagi hari ke hari, ibu bapa sokong dari rumah, masyarakat juga bekerjasama, insya-Allah semangat untuk mereka belajar akan berterusan.
mereka akan lupa dari segi intelek itu ataupun akademik semata sebab dia dah ada satu kepuasan. Tapi percayalah, mereka tetap akan memperolehi akademik, ilmu, intelek yang sepatutnya kita berikan pada mereka. Ya, Datuk, itu yang kita nak lihat seterusnya, kerana untuk melahirkan murid ceria, guru bahagia, sekolah bintara dan juga negara sejahtera ini, ia merangkumi semua pemegang taruh. Kalau tidak ada satu ruang yang dilaksanakan oleh stakeholders ini, dia akan cacat, dia tak lengkap. Sekolah tidak akan beroperasi dengan sepatutnya. Tetapi dari sudut yang kata pun, ialah seperti Datuk mulakan dengan minggu pertama itu, beri kebebasan kepada pelajar menggunakan pakaian biasa kalau tidak ada lengkap pakaian sekolah dan sebagainya. Apa objektif di belakang arahan-arahan sebegini? Kerana pada kita dahulunya lah, kalau putih-putih lah, kalau hitam-hitam lah, memang tak ada kompromi lah, sampai kita ni yang tak ada ni terasa macam tersisih lah. Ialah dalam kategori masyarakat ni ada berbagai lapisan kan. Ada yang B40, ada yang miskin tegak, ada yang anak ramai, ada yang terpaksa pakai 2 tahun lalu punya pakaian abang dia punya. Jadi kadang-kadang sekolah tu uniformkan sekali, semua layak, semua akan tukar baru. Jadi betul. Saya rasa ini satu benda yang positif juga tu. Ya, jadi sebenarnya di mana letaknya disiplin tu? Disiplin letak pada baju ke ataupun letak pada hatinya? Kan? Jadi kalau kita fikir betul-betul, disiplin ataupun sikap, sifat, karakter seseorang itu, dia bermula dari hati. Dia bukan pada pakaian. Jadi kalau kita letak pada pakaian, kita cakaplah pakai baju semua warna putih, kasut semua warna hitam, kita selaraskan. Tapi dalam hati itu berbeza-beza. Apa yang kita kena buat di sekolah, kita kena didik hati anak itu. Walaupun apa keadaan baju dia, apa kecil sikit ke, ataupun comok sikit ke, ataupun baju dia agak kurang selesa, tak secantik kawan-kawan yang ada baju baru. Tak apa, dia boleh terima asalkan dia dah hadir ke sekolah, sedia untuk menerima apa yang cikgu nak ajar. Itu yang penting. Jadi cikgu yang nak ajar itu juga perlu bersedia, pemimpin sekolah bersedia bahawa apa rupa anak tu datang ke sekolah sekalipun, kita kena tengok hatinya itu dulu yang kita kena didik. Dah hadir tu alhamdulillah. Hadir tu alhamdulillah. Betul. Sebenarnya kita akan gagal segala-galanya dalam pendidikan ini kalau murid tak hadir ke sekolah. Kita menyusahkan pula pula lagi. Jadi dengan sebab itulah kita hari ini kita fokuskan pertama pelajar hadir ke sekolah. Nak hadir tu mesti dalam keadaan yang seronok, teruja nak pergi sekolah. Dah sampai sekolah, kita sambut dia dan kita didik dia biar dia rasa selesa dengan kawan-kawan, diterima dan akhirnya di situlah dia mula membina kekuatan diri. Tak apa, mungkin dia kuat sukan, kuat kurikulum, akademik, tak apa, apa saja asalkan bila perasaan itu sebenarnya akan dipupuk hari demi hari. Naturally dia akan bertambah maju. Saya sendiri pun daripada kecil lagi saya mula dengan pengakap. Saya naik satu peringkat daripada anak serigala sampailah akhirnya jadi pengakap raja. Jadi pengakap raja itu walaupun kita bercerita tentang sekolah, tapi sampai hari ini itu perasaan masih ada dalam jiwa saya tu bahawa inilah yang membentuk sebahagian daripada karakter kita, kehidupan kita. Jadi kita nak anak-anak kita dapat rasai perkara itu. Jadi saya yakin, saya juga pergi ke sekolah pedalaman sana, anak-anak yang berada di kawasan terpencil serba kekurangan. Tapi kita boleh lihat bahawa keceriaan tu jelas di wajah mereka. Ya, dia bukan kira dia berada di luar bandar ataupun keadaan tak sempurna. Jumpa kawan, makan itulah sama-sama. Ya, makan sama-sama. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Sebab dia di luar bandar sana, susah. Apa yang ada? Susah hidupnya. Keluarga susah. Jadi kawan-kawanlah sebagai satu pengubat rindu dan pergaulan mereka. Jadi sama juga guru-guru yang berada di pedalaman, tak ada hiburan yang begitu memang, tapi mereka seronok dengan anak-anak yang ada di hadapan mereka. Cukup ceria, cukup tinggi nilainya. Jadi sebenarnya bagi saya lah, bagi guru yang berada di pedalaman sana memang hebat. Mereka boleh hidup dalam suasana yang serba ringkas tapi dengan penuh keceriaan. Ya, Datuk, sekali lagi dari aspek arahan ini kepada sekolah, kepada pemimpin sekolah, pejabat pendidikan daerah dan guru-guru lah.
Adakah mereka janggal bila dapat arahan mereka sendiri kena buat keputusan ni? Kerana selama inilah kerajaan ni selalu ada orang kata pemperkeliling. Selalu ada arahan, ada memo. Kalau tidak ada daripada Putrajaya tu jangan haraplah mereka nak ubah sendiri. Kerana mereka takut salah. Kerana sudah biasa takut salah itu menyebabkan mereka kekok untuk buat keputusan sendiri. Adakah dengan beberapa perubahan-perubahan ini dan mereka diminta membuat persiapan-persiapan mengikut acuan mereka sendiri, pada pandangan Datuk, mereka sudah bersedia sebenarnya lama dah, tapi ruang untuk mereka membuat keputusan itu tidak diberikan dan kali ini mereka diberikan? Itu aja. Cuba bayangkan ada 22 pemain atas padang. Kita alihkan tiang gol. Tak ada tiang gol. Bayangkan. Bayangkan apa jadi atas padang dia tu. Dia pusing ke depan. Dia duduk pusing-pusing. Nak sumbat ke mana ni? Nak sumbat ke mana. Jadi sebenarnya pengetua gol besar kita di seluruh negara, dia dah tahu dah tiang gol dia kat mana. Tiang golnya ialah ABC. Anak yang baik lagi cerdik. Saya dah turun ke semua negeri, seluruh negara, saya dah bercakap, saya dah beri amanat, semua dah dengar melalui media sosial, melalui platform media yang sesuai. Jadi mereka dah tahu akhirnya anak yang mereka nak didik itu mesti jadi baik, mesti jadi cerdik. Jadi bila macam tu kita beri arahan umum, mereka dah boleh terjemahkan dah bahawa buat perkara macam ni confirm anak itu akan baik dan confirm anak itu akan belajar sesuatu. Jadi yang penting dalam pendidikan kita ada 5 juta pelajar, 400,000 lebih orang cikgu. Jadi kita tak dapat nak ajar satu persatu. Jadi kita kena letakkan satu tiang gol. Inilah kita nak tuju. Apa arah pun ke situ perginya. Jadi inilah yang saya rasa bangga sangat dengan pengetua guru besar Tu Haji. Perkeliling itu 1 minggu saja keluar sebelum buka sekolah. Betul. Kalau ikutnya susah juga. Kalau ikutnya susah. Betul kata ni. Nak confirm balik. Betul ke Datuk PBD? Betul. Tapi seorang pun tak ada call KPPM. Maksudnya semua faham. Media pun main peranan. Media pun cepat pick up dan menggambarkan suasana itu. Jadi inilah yang menyebabkan ada keyakinan. Jadi mereka buat dengan cara mereka, tapi berjaya. Ada ibu bapa yang sepatut nak hantar anak 1 hari pertama, sambung cuti lagi 2-3 hari. Seronok sebab nak bawa kek hari jadi, nak raikan bersama. Bawa hari kedua, ketiga tu. Ketiga. Saya difahamkan ada juga yang pakai baju sekolah. Maksudnya, nak meraihkan kebersamaan. Jadi sekarang ibu bapa saya fikir tuan-tuan dan puan-puan dah yakin bahawa anak pergi sekolah tu ada sesuatu yang mereka akan belajar. Jadi hantarlah mereka dengan penuh harapan dan doa, insya-Allah mereka akan berjaya. Okey sekali Datuk, banyak soalan sebenarnya yang tercicir lagi ni, tapi secara kesimpulannya tentang beberapa isu yang mendasari esensi persekolahan, yang antaranya waktu sekolah, adakah cukup kalau daripada pukul 8 sampai pukul 12 ke pukul 1 tengah hari, beg sekolah berat dan sebagainya, adakah loker lagi sekarang ditetapkan di sekolah, bagaimana ada peruntukan tambahan nampaknya dari sudut infrastruktur sekolah melalui Belanjawan 2023 tentang pembaikan tandas. Saya suka ni kerana saya tahu anak saya mengalami trauma tandas ni. Saya kena cakap benda ni. Dan sekolah sesak. Di sekolah bandar ni terlampau sekolah sesak di Bandar Seri Putra tu. Tingkatan satunya ada 15 kelas. Ada satu kelas 50 orang. Saya tak boleh imagine macam mana cikgu di Bangi tu. Jadi kesimpulan Datuk lah, semua ini semua antara benda yang akan dilihat sepanjang tahun ini dan juga tahun depan. Ya, insya-Allah tu aja. Betul. Kita akan beri perhatian. Kita akan beri perhatian setiap kategori, setiap keadaan. Kalau di bandar case by case. Macam di bandar dengan kepadatnya. Di luar bandar dengan sekurang-kurang muridnya. Ada pula di luar bandar sana pelajar yang sekolah menengahnya terlalu jauh daripada sekolah rendah. Sekolah orang asli lagi. Ya, orang asli lagi, kaum pribumi lagi di Sabah dan Sarawak. Sebab itulah kita ada beberapa pendekatan. Contoh, bagi masyarakat yang jauh sekolah rendah dan menengah, kita adakan K9, K11. K9, K11 ni maksudnya dia belajar di sekolah rendah sampai ke tingkatan 3. Ataupun sekolah rendah tahun 1 sampai tingkatan 5 di sekolah sama. Jadi kita dah ada konsep tu. Tak perlu dah. Tak perlu pindah. Jadi logistik susah. Logistik susah. Jadi mak ayah dapat jimatkan belanja, tak perlu hantar anak ke asrama pada jarak jauh dengan kos yang tinggi. Anak kecil. Ya, anak bukan kecil. Dah masuk universiti kan. Ya. Dan kita juga ada konsep sekolah yang bimbingan jalinan kasih seperti di Kuala Lumpur tu, anak-anak gelandangan. Nak pastikan mereka pergi ke sekolah, kita adakan tanpa dokumen,
tapi warga negara yang masih kurang jelas dokumen, Pergilah kita pergilah sekolah belajar. Yang toilet tadi Datuk? Yang toilet tadi kita dah turunkan peruntukan Ya. penjaraan ke negeri-negeri. Kita kata by pertengahan Mei nanti Boleh jalan. Gunakan, selenggarakan. Jadi kita harap pengetua guru besar, JPN dan PPD lihat keutamaan. Jadi sebenarnya kita penuhi keperluan asas dulu anak-anak kita di sekolah. Kalau tandas merupakan faktor penolak bagi anak di sekolah tu, kita settlekan tandas dulu. Tapi pengetua guru besar pula Kena proaktif lah. jaga karakter anak-anak tu. Yang guna tandas dah elok dengan bersih, dengan apa tu, bertanggungjawab. InsyaAllah. Jadi peruntukan itu memang kita sentiasa berikan. Bila ada saja tambahan peruntukan, kita akan bekalkan. Kemudian berkait dengan sekolah padat, sekolah yang sesak ni, kita pun mencari jalan. Sebab tu kita di sekolah yang ada kurang murid, kita cuba suraikan, buat supaya dia jadi seimbang. Tapi ada kawasan-kawasan tertentu memang tak ada pilihan. Jadi itu yang berlaku di BSP tu, Bandar Seri Putera tu. Ya, Bandar Seri Putera, betul. Jadi kita baru minggu lepas bersama dengan YB Menteri, kita dah go through senarai sekolah nak dicadangkan untuk sekolah baharu. Jadi insya-Allah kalau kita bentangkan pada pihak berwajib nanti, kalau perancangannya diluluskan, boleh bermula pada tahun 2024 nanti. Jadi sebenarnya kita berterusan, kita fokus yang padat, kurang murid, yang ada cabaran kos sara hidup bagi masyarakat, peringkat demi peringkat. Datuk kena datang lagi lah. Kalau tak datang ke studio secara online, biasa dah Datuk dengan saya dengan online. Walaupun di Sabah ke, di Kelantan ke, boleh berinteraksi dengan kami di Esrawani. Terima kasih yang berbangga Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu tadi bicara kami tentang pengoperasian pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024. Beberapa perkara sudah pun dijelaskan dan penambahbaikan sedang digerakkan dan sentiasa ditambah baik oleh Kementerian Pendidikan dalam isu-isu mengikut lokaliti, mengikut sekolah, mengikut daerah dan juga mengikut negeri. Itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.